Hello semua. Hari ini penceramah akan terangkan kepada anda semua tentang produk-produk kami serta harganya. Selepas anda mendengar ceramah ini, jika anda fikir anda tak mampu untuk membuat wang dalam perniagaan dengan menggunakan produk-produk ini, jadi anda tak perlu sertai perniagaan ini. Itu yang sebaiknya. Orang yang membuat perniagaan ini adalah mereka yang berfikiran seperti tidak mengambil kira tentang perniagaan itu. Produk ini sangat bagus dan akan memberikan manfaat kepada saya hanya kerana dengan menggunakan produk-produk Atomy. Dan jika anda berfikir seperti ini, anda yang sepatutnya membuat perniagaan ini. Jika inilah diri anda, maka anda tak akan membawa kesusahan kepada orang lain. Anda patut berpegang pada perkara ini. Tak mengambil kira tentang perniagaan itu, hanya dengan menggunakan produk-produk Atomy, saya akan mendapat manfaat yang hebat daripadanya. Dan jika perniagaan ini membuatkan anda berfikir seperti ini, maka ianya sebuah syarikat yang hebat dan menjamin masa depan. Contohnya, Atomy menjual berus gigi yang ini. Berus gigi ini dijual di gedung diskaun dengan harga $2.20 sahaja. Bila mereka buat promosi beli 2 dapat 1, mungkin ia dijual pada harga $1.60. Bagaimanapun kami menjual kurang daripada $1 di sini. Murah ataupun mahal? Murah kan? Ia juga berus gigi yang berguna dengan menggunakan ion emas yang membenteras bakteria. Dan selalunya ia dijual pada harga $3 setiap satu kalau dijual dalam farmasi. Tetapi dekat Atomy, kami menjualnya kurang daripada $1. Satu tawaran yang menarik, betul tak? Atomy juga menjual produk kosmetik yang dapat anda lihat di depan ini pada harga yang berpatutan. Saya pasti anda semua tahu di dalam produk kosmetik, harganya termasuklah kos untuk iklan, peragawan, peragawati dan kos penerbitan. Semua itu termasuk dalam harga produk-produk kosmetik. Bila syarikat-syarikat ini berikan anda sampel percuma, itu semua sebenarnya bukan percuma. Ianya termasuk di dalam produk. Anda tahu tentang itu kan? Mereka yang membeli produk sebenarnya yang membayar untuk sampel-sampel tu. Itulah sebabnya Atomy tidak membuat sampel. Kerana kami tak mahu menjadi tidak adil kepada para pengguna. Sebaliknya, di Atomy anda boleh membeli produk sebagai percubaan. Dan jika anda tak suka produk itu, anda akan mendapat bayaran balik sepenuhnya. Kebanyakan jenama kosmetik mendapat pemulangan dalam kadar 2 hingga 3% kerana kulit seseorang itu berbeza tindak balasnya terhadap produk yang berlainan. Walaupun produk-produk berasaskan alam semula jadi, pengguna mungkin akan mempunyai reaksi alahan dengannya. Sebagai contoh, setengah orang alah pada buah peach, betul kan? Ini adalah senario yang mungkin berlaku bagi produk-produk kosmetik. Oleh itu, kadar pemulangannya ialah 2 hingga 3%. Bagaimanapun dengan produk-produk Atomy pula, kadar pemulangan kami dalam 1/20 daripada jenama lain, iaitu 0.1 hingga 0.2%. Itulah sebenarnya keajaiban. Atomy membenarkan pengguna pulangkan dan mendapat bayaran balik walaupun selepas menggunakan produk tersebut. Tetapi masih ramai pengguna yang berpuas hati dengannya. Apa yang saya ingin katakan ialah kami menjual produk-produk yang bagus pada harga yang berpatutan. Semasa membangunkan produk-produk ini, Atomy amat teruja dengan bahan-bahan yang terkandung di dalam semua produk kami. Sekarang kami dah jadi pakar. Sebab tu kami dengan yakin boleh katakan yang produk kosmetik Atomy adalah setaraf dengan kosmetik jenama lain yang berharga dalam $300 sehingga $400. Ini ialah dari perspektif kualiti, penyelidikan dan juga pembangunan. Malah kami tidak ketinggalan dengan nisbah kandungan aktif. Bagaimanapun, harga Atomy menunjukkan perbezaan yang sangat besar. Untuk satu produk Absolute ini, harganya tidak melebihi daripada $20. Atomy menjual produk kosmetik yang berkualiti tinggi pada harga yang sangat berpatutan. Anda boleh cuba kualitinya dengan mencubanya sendiri dan anda semua tahu yang harganya berpatutan. Memandangkan anda semua datang dari jauh ke sini, pertama sekali anda patut putuskan sama ada anda akan membeli produk Atomy ataupun tidak. Jika produk Atomy menarik perhatian anda, jadi anda hanya boleh menjadi pengguna. Dan selepas itu, jika anda rasa seperti anda patut kongsikan produk ini dengan orang lain, jadi anda boleh perkenalkan produk-produk ini kepada rakan-rakan anda dan keluarga anda. Tahap komitmen seseorang itu di dalam perniagaan mungkin kesemuanya berbeza. Ada yang mungkin membuat perniagaan ini sepenuh masa.
Jika anda tidak ada pekerjaan lain, maka ini akan menjadi pekerjaan sepenuh masa. Bagaimanapun katakan anda ada pekerjaan lain, tetapi anda tak nampak masa depan dengan pekerjaan itu. Mungkin anda mahu tukar kepada perniagaan Tommy. Dan kalau begitu, anda boleh mulakan perniagaan ini sebagai kerja separuh masa. Anda boleh sertai perniagaan ini mengikut keperluan situasi anda sendiri. Dan Tommy berpegang kepada polisi absolute quality dan absolute price. Absolute quality bermakna dengan teknologi hari ini, ianya mustahil untuk menghasilkan satu produk dengan kualiti yang sangat baik. Ianya satu kenyataan untuk semua orang. Langkah seterusnya ialah untuk menetapkan harga untuk produk itu supaya mustahil untuk pesaing yang lain samakan. Ini apa yang absolute tekankan. Untuk menamakan sesuatu absolute bermaksud tak ada orang lain yang boleh melakukannya. Sama ada ianya produk kosmetik Tommy ataupun produk lain, kami mahu pastikan tidak akan ada persaingan produk. Tidak mengambil kira apa jenis produk, kami mahu menjadikan yang terbaik dengan produk ini. Dan Tommy telah tetapkan absolute price ke atasnya supaya tak ada siapa dapat bersaing dengan kami. Dan apa yang anda semua cuma perlu lakukan ialah memberitahu orang lain tentang perkara-perkara yang anda dengar pada hari ini. Baik, di antara falsafah Tommy yang kami pegang, ada sesuatu yang kami namakan falsafah bayi. Falsafah ini menggambarkan yang kami tidak pernah fikirkan pengguna-pengguna kami sebagai satu sumber untuk keuntungan kami sahaja. Sama juga seperti anda tak patut fikirkan kongsi atau orang baru sebagai sumber untuk anda membuat wang. Anda tak sepatutnya buat begitu, ya. Inilah sebabnya mengapa seorang petani menjaga dengan baik seekor lembu. Kerana dia nak mendapatkan susu daripadanya. Dan petani buat macam tu bukan untuk kebaikan lembu tu. Ada sebab untuk menjaga dengan baik lembu tu. Itu yang difikirkan. Pernah anda tengok petani menjaga dengan baik seekor lembu dan memberikannya makan bila ia tak boleh nak hasilkan susu? Saya tak pernah tengok. Ya. Kemudian, macam mana dengan ibu yang membesarkan seorang bayi? Adakah seorang ibu menjaga bayinya untuk mendapatkan sesuatu daripada bayi itu? Takkan? Tentulah tidak. Seorang ibu sayangkan bayinya dan mengharapkan hanya yang terbaik untuk bayinya itu. Ya. Kerana inilah kami gelarkan semua ini falsafah lembu dan falsafah bayi. Di Tommy kami bekerja dengan falsafah bayi. Dan kerana inilah di Tommy kami tak fikirkan pengguna-pengguna kami sumber untuk kami membuat keuntungan. Tommy letakkan kepentingan untuk ahli-ahlinya. Syarikat benar-benar mengharapkan yang terbaik untuk anda. Tak ada siapa pun patut menjadi sumber untuk satu-satu matlamat. Setiap seorang perlu menjadi matlamat untuk diri sendiri. Ayat yang pertama untuk moto syarikat kami ialah hargai jiwa. Hanya manusia mempunyai jiwa. Hanya manusia. Kita ada jiwa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan anda perlu ingat yang anda adalah makhluk yang berharga. Orang tak sepatutnya digunakan sebagai sumber untuk satu-satu matlamat. Itulah mengapa objektif syarikat kami ialah kejayaan ahli-ahli kami. Dalam kebanyakan syarikat, mereka memanipulasi pengguna mereka untuk kejayaan mereka. Bagaimanapun dalam Tommy, kejayaan pengguna ialah objektif syarikat kami. Pada pendapat anda, apa yang berlaku kepada syarikat seperti itu? Sebenarnya mereka bertambah maju. Ya, syarikat yang mahu pengguna berjaya, yang mahu berikan produk-produk bagus pada harga yang berpatutan, yang mahu melayan pelanggan mereka, yang mahu pengguna berpuas hati dengan produk mereka dan memperkenalkan produk kepada jiran mereka, syarikat-syarikat ini jujur sekali mahukan yang terbaik untuk pengguna mereka dan membawa mereka kejayaan. Syarikat-syarikat yang mempunyai falsafah pengurusan seperti ini menunjukkan yang mereka lebih berjaya. Semasa syarikat kami mula ditubuhkan, kami ini syarikat yang kecil saja. Ya, hari ini kami telah melepasi tahap $1 bilion, termasuk pasaran luar negara, $1.2 bilion. Tahun ini kami menjangkakan untuk capai sebanyak $1.5 bilion. Pasaran luar negara kami telah berkembang dengan pesat dan pasaran domestik kami di Korea juga terus berkembang. Kedua-dua pasaran domestik dan luar negara telah mendapat momentum untuk terus berkembang, pesat dan maju ke masa hadapan. Inilah hasil falsafah pengurusan syarikat kami. Dalam mahukan yang terbaik hanya untuk pengguna dan juga mahukan kejayaan untuk mereka juga. Falsafah ini bukan sahaja berjaya di Korea, tapi juga di seluruh dunia. Hasilnya telah terbukti di seluruh dunia.
ia telah pun terbukti. Kalau anda lihat pada arah aliran semasa pelancaran di luar negara, selalunya produk kami sudah pun berada di dalam negara itu sendiri, malah sebelum cawangan luar negara kami secara rasmi lancarkannya. Malah di Rusia, walaupun jualan kami meningkat, Atomy masih belum lagi membuat majlis pembukaan rasmi. Kami akan adakan pembukaan rasmi pada bulan Mei. Dan produk-produk bernilai sehingga $300,000 sedang diedarkan di seluruh Rusia. Mengetahui betapa sukarnya untuk ahli-ahli di Rusia, ibu pejabat Atomy pergi dan memasangkan sistem IT untuk mereka. Dan kami juga mengadakan sistem penghantaran untuk mereka juga. Ini hanyalah satu contoh bagaimana produk-produk masuk ke pasaran terlebih dahulu. Ini semua adalah kerana kami jual produk yang bagus dengan harga yang berpatutan. Perniagaan kami tak bergantung pada pelan pemasaran. Strategi kami ialah untuk bersaing dengan produk-produk kami sendiri. Dan kami bersaing sebagai syarikat pengedaran yang sebenar. Satu lagi kelebihan yang kami ada ialah kami ada pelayan untuk satu global. Ini bermakna yang walaupun anda mendaftar di bawah cawangan Korea, walaupun anda tidak mendaftar di bawah negara lain, rakan kongsi anda dan juga ahli-ahli di bawah anda akan mampu untuk berkembang ke seluruh dunia, pelusuk serata dunia. Inilah satu ciri yang sangat hebat. Terdapat beberapa syarikat Amerika yang mengakui memiliki pelayan satu global, tapi realiti kontraktor mereka perlu mendaftar di negara-negara lain dan mereka perlu disahkan di negara-negara lain. Di Atomy ianya berbeza. Sebagai contoh katakan, anda ialah kontraktor di cawangan Korea, bagaimanapun seorang daripada rakan kongsi anda mungkin orang Amerika. Jadi anda daftarkan rakan kongsi Amerika di cawangan Amerika Syarikat. Kemudian di bawah rakan kongsi Amerika ini, mereka mungkin ada rakan kongsi Mexico di bawah mereka. Dan di bawah rakan kongsi Mexico itu tadi, mungkin ada rakan kongsi Indonesia ataupun rakan kongsi Singapura. Dan saling berkait. Jika kemudian nanti ada rakyat Cina, struktur anda mungkin berkembang ke seluruh Cina. Walaupun anda tak tahu sepatah pun perkataan bahasa asing. Itu bukan masalah. Anda boleh duduk di sini di Korea dengan kod anda dan anda boleh berurusan di dalam perniagaan global. Struktur Atomy sedang berkembang di seluruh dunia sedang kita bercakap sekarang ini. Atomy sedang bersiap sedia untuk melancarkan gedung beli belah internet yang juga menjual barangan umum. Anda dah tahu produk-produk yang dijualkan di dalam platform internet sekarang ni kan? Ya, kami juga akan menjual produk-produk itu juga. Sebagai contoh, anda tahu keropok udang yang terkenal tu. Kami tak perlu untuk mengusahakan keropok udang Atomy sendiri. Kami boleh saja menjual keropok udang yang sudah sedia ada. Adakah anda fikir lebih bagus jika Atomy menjual peti sejuk dan televisyen Samsung? Atau adakah anda fikir lebih baik jika kami menghasilkan televisyen kami sendiri? Lagi baik kami jual televisyen Samsung. Ya, tak lama lagi kami akan melancarkan gedung beli belah internet yang akan menjual produk-produk jenama lain juga. Dan anda tak perlu mencari di gedung beli belah internet yang lain yang ada sekarang ni. Kerana itulah mengapa Atomy sedang bersiap sedia untuk melancarkan gedung beli belah internet. Sebenarnya, saya pernah kerja makan gaji selama 17 tahun dulu. Dan lepas saya berhenti kerja kira-kira 19 tahun lepas, saya dah lancarkan gedung beli belah internet yang dipanggil IM Korea. Tapi syarikat jatuh bankrupt dalam masa 3 tahun. Kegagalan itu disebabkan masa yang tak tepat. Saya terlalu maju, di mana orang tidak terkejar-kejar. Pengguna tak tahu apa itu troli beli belah. Ramai jugalah yang tanya saya, ianya troli plastik ke, troli kertas ke, apa benda tu? Apa yang dimaksudkan sebenarnya? Ini berlaku tidak lama dulu. Semasa saya lancarkan gedung beli belah di dalam internet, syarikat-syarikat rangkaian masih lagi memasang kabel LAN mereka untuk menyalurkan internet. Dan saya terlalu maju ke hadapan. Saya tak boleh tahan dengan tekanan. Dan saya gagal dalam masa 3 tahun. Ya, begitulah bagaimana saya akhirnya tinggal di apartmen yang kecil. Patutkah saya mengalah? Atau patutkah saya mencuba lagi? Saya patut mencuba lagi. Kali ini dengan cara yang betul. Perniagaan pengedaran
adalah berkait dengan pembangunan dalam pengangkutan. Kerana itulah mengapa kebanyakan pasaraya di lokasi di mana banyak troli digunakan untuk berniaga. Dan hari ini ramai orang di Korea ke sana sini menggunakan kereta api bawah tanah, betul tak? Ini wujudnya selepas bas. Kerana itulah hari ini banyak gedung beli belah dibina di atas stesen kereta api bawah tanah. Ini menunjukkan yang pengedaran dan pengangkutan adalah saing berkait. Kebanyakan orang memiliki kereta sendiri. Semua orang nak keluar beli belah dengan kereta mereka sendiri. Itu sebab mengapa banyak gedung beli belah dibina di pinggir-pinggir bandar. Banyak gedung diskaun dan juga kedai-kedai juga dibina. Ini semua adalah kerana pembangunan dalam pengangkutan. Bagaimana dengan zaman kita? Adakah anda gembira bila anda memadu kereta untuk pergi membeli belah? Rasa tertekan, kan? Ya, lebih ramai yang tak nak tinggalkan rumah. Jadi apa yang ramai orang lakukan? Beli belah daripada rumah. Untuk membeli belah dari rumah, anda mempunyai 3 pilihan. Pertama, anda boleh gunakan gedung beli belah yang di dalam talian. Kedua, ialah home shopping. Yang ketiga ialah daripada penjualan keahlian. Saya pernah mencuba untuk melancarkan gedung beli belah di internet dan ia tak berhasil. Bagaimanapun, kali ini saya ada perancangan untuk mulakan dengan pilihan penjualan keahlian. Sebenarnya, gedung beli belah di internet ni, perniagaan ini menarik pelanggan secara rambang. Katakan, ini ialah portal gedung beli belah internet. Anda nampak ramai pelanggan yang masuk tanpa henti, betul tak? Setengah daripada mereka mungkin membeli produk di tempat-tempat yang lain. Tak ada rasa pemilikan di dalam gedung beli belah di internet. Pengguna hanya datang dari merata-rata. Bagaimanapun, rancangan saya ialah untuk membuat satu kumpulan pegawai dengan strategi penjualan keahlian. Saya pasti ada di antara anda sudah sedar sekarang ni. Sistem pangkat di Atomi hampir sama dengan tentera. Ya, Auto Sales Master di Atomi adalah seperti pegawai kanan yang tidak bertauliah. Kemudian atasnya ada Lieutenant pertama, kedua dan Kapten. Kemudian di atasnya ada Major, Lieutenant Colonel dan Colonel. Itulah pangkat Sharon Rose Master di dalam Atomi. Kemudian atasnya Star Master, barisan para general. Di atasnya pula ialah Royal Master. Kemudian Crown Master dan Imperial Master. Sistem pangkat di Atomi mengikut yang ada di dalam ketenteraan. Sama. Ada alasannya untuk membuat struktur pangkat kami seperti dalam tentera. Dan bila anda menjadi pegawai dalam Atomi ini, anda akan mampu untuk menubuhkan sebuah organisasi di mana pengguna anda akan berada di bawah anda. Ini akan mengelakkan pengguna untuk berlega-lega ke mana-mana jenama yang lain. Kenapa? Kerana keuntungan bagi pengguna akan dihubungkan dengan Atomi. Jika anda beli belah dalam gedung internet yang tipikal, ia langsung tak menjadikan anda kaya. Walaupun anda mendapat tawaran yang bagus, kami di Atomi memberikan 35% daripada jualan dalam bentuk komisen. Itu mengapa kontraktor di Atomi berada dalam sistem yang boleh memberikan mereka keuntungan. Ini sebabnya saya mulakan dahulu dengan strategi penjualan keahlian. Ya. Dengan strategi penjualan keahlian, anda fikir pengguna-pengguna di sini akan berpindah ke jenama yang lain? Tidak, tak akan. Inilah mengapa saya perlu membuat rancangan perniagaan yang boleh menawan portal gedung beli belah yang seperti ini. Dengan ini saya yakin saya boleh katakan yang Atomi ialah platform gedung beli belah untuk generasi yang seterusnya. Dan anda semua sedang duduk di sini dengan peluang untuk turut serta bersama. Dalam setiap zaman adanya arah aliran. Ya, anda harus sentiasa mendahului arah aliran itu. Ya, sedang anda semua duduk dekat sini, Atomi telah mencipta sebuah perniagaan global yang masih lagi berkembang dari hari ke hari seluruh dunia. Saya terdengar tidak lama dulu ada orang yang kata sudah 8 tahun atau sudah pun 9 tahun. Anda mungkin fikir anda terlewat, tapi jangan risau ya. Atomi distruktur supaya ia tidak mengambil kira sama ada anda mulakan perniagaan ini lebih awal ataupun tidak. Anda semua akan mencapai hasil yang sama. Biar saya jelaskan. Dalam Atomi, kami ada paras ceiling bagi komisen untuk setiap orang. Bermaksud, satu individu tak boleh mendapat wang yang banyak dengan sendirinya. Ini bermakna walaupun anda lewat mulakan, akhirnya anda akan boleh membuat jumlah wang yang sama juga seperti mereka yang sudah mulakan Atomi lebih awal lagi. Ianya begitu. Ini bermakna individu yang sudah mulakan 10 tahun dulu dengan individu yang baru bermula adalah sama. Tetapi fikirkan tentangnya sejenak. Adakah anda fikir mudah untuk menjadi seorang Imperial Master 10 tahun yang lepas? Ataupun ia lebih mudah hari ini? Ialah jauh lebih mudah hari ini.
anda dalam situasi yang jauh lebih baik. Kenapa? Pada waktu yang sama, kami langsung tak ada ramai ahli. Dalam seminar yang pertama, hanya terdapat 17 orang aja. Saya bagi tahu 17 orang tersebut yang Atomy akan menjadi sebuah syarikat global. Saya bagi tahu mereka yang saya akan berikan mereka sebuah Mercedes bila mereka menjadi seorang Crown Master. Tapi sebenarnya pada waktu itu kereta saya hanya berharga $2,800. Bila dikenangkan balik, bukan semua orang akan hadir ketika itu pun telah berjaya. Ada di antara mereka yang tarik diri pada awalnya. Memikirkan bahawa kata-kata saya adalah semuanya mengarut. Saya harap pada anda semua akan ambil peduli dengan kata-kata saya. Ya, dunia sedang berubah dan sentiasa akan berubah. Ini bermakna anda semua juga harus sentiasa berubah. Jika anda cuba membuat wang dengan cara yang sama macam masa lalu, anda hanya akan mengecewakan diri. Kenapa? Anda cuba sungguh-sungguh tak? Mestilah ya, tapi masih tak berjaya. Sekarang anda kena cuba dengan cara yang berbeza. Kalau anda berusaha untuk sesuatu untuk 3 hingga 5 tahun, tapi anda masih tak nampak hasilnya, kena ubah cara anda lakukannya. Anda perlu meramal dunia yang bagaimana akan menghampiri masa hadapan. Kemudian dengan ramalan itu anda perlu mendahului masa. Anda yang harus berubah dahulu. Pemikiran anda perlu mendahului semuanya. Anda tak patut hanya mengkritik rangkaian pemasaran saja. Bukankah saya dah bagi tahu? Tidak semua syarikat rangkaian pemasaran itu sama dan anda patut membuat perbezaan di antara syarikat-syarikat ini semua. Jika anda menjual produk yang bagus dan berpatutan harganya, ini bermakna tak ada sebab untuk anda gagal. Anda tak perlu rasa bersalah bila anda perkenalkan produk-produk ini kepada orang lain. Anda patut berasa yakin. Orang hanya tak faham Atomy sepenuhnya. Tetapi, jika anda yakin, anda tak perlu berasa bersalah dan ini membuatkan anda semua berada di hadapan orang lain. Saya berharap anda semua di sini akan boleh melihat Atomy sedalam-dalamnya. Kita hidup dalam zaman kesukaran, banyak kesusahan. Anak-anak kita tak akan mempunyai pekerjaan. Ya, pada zaman kita, kalau anda tamat belajar daripada kolej, ada pekerjaan yang sudah menanti untuk anda. Tapi hari ini, walaupun pelajar yang bijak dan belajar bersungguh-sungguh, mereka tak akan dapat pekerjaan. Memang susah sekali. Saya cabar anda semua, tamatkan krisis pekerjaan bagi anak-anak anda. Hei, anakku, jangan risau tentang masa depan kamu, ya. Ayah dengan ibu akan uruskan masa depan kamu. Malah masa depan anak-anak kamu sekali. Ibu terjumpa perniagaan yang dipanggil Atomy. Ibu sertai Atomy supaya ibu tak akan membebankan kamu. Ibu dah kaji dah, ya? Syarikat ini dan mereka menjual produk yang bagus kualitinya dan harganya berpatutan sekali. Sekarang saya sudah pun menyertai perniagaan ini. Tetapi nampaknya ada ramai orang di sekeliling saya yang perlu menyertai perniagaan ini. Terus serta menyertai bersama dengan saya. Ya, apa yang anda perlu semua lakukan adalah memperkenalkan produk Atomy kepada mereka yang lain dan salah seorang daripada mereka akan sertai anda. Ada juga antara mereka yang mungkin lebih bijak daripada anda. Jadi jangan risau, anda mungkin separuh bijak atau mungkin kurang bijak. Anda patut ada harapan yang baru. Ya, teruskan punyai harapan. Dunia ini sedang berubah. Kita berada di zaman kepintaran informasi. Anda semua ada telefon pintar kan? Di mana letaknya semua pengetahuan yang anda perlukan? Semuanya terletak di dalam telefon pintar anda. Semua maklumat ada dalam tu. Malahan setiap orang ada akses kepada semua maklumat. Bermakna yang kita berada di dalam tahap kematangan zaman informasi. Anda tidak boleh membuat wang dengan menggunakan maklumat lagi. Jadi apakah fasa yang seterusnya? Apa dia? Boleh tak anda buat wang dengan informasi di zaman hari ini? Tidak. Malah graduan universiti terkenal pun tak ada pekerjaan sekarang ni. Ini kerana zaman kepintaran informasi sudah berakhir. Masyarakat yang bagaimana yang akan menyusul? Para cendekiawan berkata masyarakat impian akan muncul. Sebuah masyarakat impian. Sebuah dunia di mana siapa yang bermimpi akan berjaya. Kenapa pula orang yang bermimpi akan berjaya? Ini kerana kita akan menjadi masyarakat aktif hubung. Sebuah masyarakat aktif hubung akan menghampiri kita. Dalam tahun ini masyarakat aktif hubung tak mengira siapa yang akan dihubungkan kepada anda. Dengan kerja yang orang lain buat di bawah anda, anda akan boleh menjadi pendapatan melalui mereka. Ianya tidak lagi penting berapa banyak yang anda tahu. Ianya bukan tentang sama ada anda mempunyai informasi atau tak. Ianya bukan tentang berapa banyak pengetahuan yang anda miliki. Kalau itu benar, mereka yang paling bijak patut mempunyai pekerjaan terbaik. Tapi sudah jelas bukan itu caranya.
Zaman macam tu dah berlalu dah. Saya cakap apakah masyarakat seterusnya, sebuah masyarakat impian, akan menghampiri anda. Alasan mengapa mereka yang bermimpi akan berjaya ialah kerana dunia yang kita diami ini akan menjadi sebuah masyarakat aktif hubung. Sebuah masyarakat aktif hubung akan muncul. Anda akan perlu berhubung dengan orang ramai dan hubungan anda akan berkembang hingga seluruh dunia, ke seluruh pelosok dunia. Dan perniagaan itu direka supaya orang yang mengambil kesempatan ke atas sistem ini boleh berjaya di zaman yang akan datang nanti. Dan saya harap anda akan menyedarinya. Hanya kalau anda menyedarinya, hanya jika anda boleh melihatnya, anda tak akan perlu risau tentang kehidupan anda selepas anda bersara. Anak-anak anda dan anak-anak mereka hingga ke generasi ketiga tak perlu risau tentang kehidupan mereka. Dan saya minta, tolong jangan tertidur hari ini dan dengar betul-betul. Ya? Tidakkah anda nak berjaya? Tidakkah anda mahu hidup dengan yakin dalam kehidupan anda dengan orang yang anda sayangi? Tidakkah anda semua nak membantu mereka yang ada di sekeliling anda? Jika anda ada hati yang baik, dengan itu anda akan bersemangat. Anda patut seterusnya mahu berjaya. Walaupun ia untuk adik-beradik atau saudara mara yang sedang berada di dalam situasi yang sukar, anda harap anda semua akan membuat komitmen seperti ini pada hari ini. Sampai di sini saja ceramah saya. Terima kasih.